Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada kali ini dalam siri PDPC Pendidikan Islam. Dan insya-Allah hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-12, iaitu hindari ajaran sesat di bawah bidang akidah. Mudah-mudahan semua pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat dan dirahmati serta diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaran sesat. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? Ajaran sesat ialah ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut panel bahagian perancangan dan pendidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, pada tahun 2010, ajaran sesat bermaksud ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam yang didakwanya berdasarkan kepada ajaran Islam atau didakwa tidak berlawanan dengan dasar-dasar ajaran Islam. Tetapi sebenarnya ajaran atau amalan tersebut adalah berlawanan dengan akidah dan syariah Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu maksud ajaran sesat yang ditarifkan oleh bahagian perancangan dan penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Itu segala ajaran yang dibawa oleh sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, dan mereka mendakwa ajaran tersebut adalah berdasarkan kepada ajaran Islam yang sebenar, sedangkan ajaran tersebut bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka semua sekali itu dikira sebagai ajaran sesat. Malik bin Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyhi." Riwayat Malik bin Anas. Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat sekira berpegang dengannya, iaitu pertama kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan sunnah nabinya, iaitu Al-Hadis. Ini pegangan kita sebagai umat Islam, Al-Quran dan Hadis. Mana-mana ajaran yang bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis, maka ajaran tersebut dikira sebagai ajaran sesat. Okay. Satu lagi hadis Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, semua orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tetapi aku bertanya tentang keburukan. Ini ada hadis dia. Kita tengok hadis tu yang patut kita renungi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu berkata, ini saya bacakan dari teks riwayat Imam Muslim. Hudzaifah Ibnul Yaman, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata ayyudrikani. Manusia di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Itu kan umumnya orang seperti itu. Kalau bertanya tentang apa? Kebaikan. Apa jalan memasukkan ke surga? Bagaimana seorang itu bisa semakin dekat kepada Allah? Apa yang membuat pahalanya berlipat ganda menjadi lebih besar? Manusia bertanya tentang kebaikan. Kata Hudzaifah, adapun saya bertanya tentang kejelekan. Kejelekan apa yang akan terjadi? Fitnah apa yang akan terjadi? Kenapa? Makhafata ayyudrikani. Karena saya khawatir jangan sampai kejelekan ini akan menimpa saya. Jadi ini manhaj itu berjalan di tengah para sahabat dan dikenal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal tersebut. Maka fakultu suatu hari, kata Hudzaifah, saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr?" Kata Hudzaifah, "Ya Rasulullah, dulu kami di masa kejahilian dan kejelekan. Lalu Allah datangkan kepada kami dengan kebaikan ini." Maksudnya dengan keislaman ini. Maka pertanyaan Hudzaifah, "Fahal ba'da hadzal khairi min syarr?" Apakah setelah kebaikan murni ini akan ada kejelekan nanti terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am."
Iya. Jadi setelah kebaikan akan terjadi apa? Kejelekan. Kemudian setelah itu Hudzaifah bertanya lagi. Fakultu hal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah setelah kejelekan ini ada kebaikan lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wa fihi dakhan." Iya, kebaikannya ada lagi. Tapi sudah ada asapnya. Apa artinya sudah ada asapnya? Sudah ada hal-hal yang membuatnya apa? Samar terhadap sebagian manusia. Sudah ada asapnya. Hudzaifah bertanya, "Wa ma dakhanu?" Apa asapnya? Apa asapnya? Ini perhatikan ya, Masya Allah, pertanyaan Hudzaifah. Ya, minta rincian. Nabi terangkan, qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Iya. Asapnya itu adalah kaum yang mereka mengambil sunnah selain daripada sunnahku. Mengambil petunjuk selain daripada petunjukku. Kamu kenal dari mereka dan kamu mengingkari. Iya. Baik. Jadi kebaikan akan datang lagi tapi sudah ada asapnya. Hudzaifah tanya lagi. Iya. Hal ba'da dzalikal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan yang ada asapnya ini ada kejelekan lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha." Iya, kata Nabi. Dai-dai yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahanam. Di atas pintu-pintu neraka jahanam. Siapa yang menjawab dakwah mereka, maka mereka akan melemparkannya ke dalam jahanam tersebut. Jelas ya? Ini Rasulullah sendiri yang membedakan. Rupanya yang berdakwah itu bukan hanya orang yang berdakwah ke surga saja. Iya. Tapi rupanya ada juga yang berdakwah kemana? Ke neraka. Iya. Kalau kita baca ayat di dalam surah Al-Baqarah, ya. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Ya. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Mereka itu mengajak kepada neraka, sedangkan Allah mengajak kepada surga dan pengampunan dengan izinnya. Ternyata yang mengajak ke neraka bukan cuma orang kafir saja. Ada dari umat Islam. Dia juga mengajak kemana? Ke neraka. Ini dari fitnah dan kejelekan yang terjadi dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi pada hadis yang telah kita dengar tadi, menjelaskan bahawa ada beberapa golongan manusia yang mengajak ataupun yang mengajak kita berdakwah, tapi rupa-rupanya mereka mengajak kita kepada neraka. Sebagaimana hadis yang telah dijelaskan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Okay. Dia kata, semua orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tetapi aku bertanya tentang keburukan kerana bimbang keburukan menimpa diriku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kami berada dalam kejahilan dan kejahatan, sehinggalah datang kebaikan Islam kepada kami. Adakah selepas ini keburukan datang lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, akan berlaku keburukan. Aku bertanya, adakah selepas keburukan itu ada kebaikan? Baginda bersabda, ya, terdapat padanya kesamaran. Aku bertanya, apakah kesamaran itu? Baginda bersabda, qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkiru. Maksudnya, satu golongan yang tidak mengambil petunjukku. Dalam kalangan mereka ada yang dapat kamu kenali dan ada yang tidak dapat kamu kenali. Aku bertanya lagi, adakah selepas kebaikan itu ada kejahatan? Baginda bersabda, na'am,
du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha fazafuhu fiha. Maksudnya, ya, penyeru ke pintu neraka Jahannam. Sesiapa yang menyahut seruannya, mereka akan dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Hadis riwayat oleh Al-Bukhari. Okay, sebagaimana yang telah kita dengar tadi, hadis yang telah diriwayatkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Siapa dia Huzaifah bin Al-Yaman? Siapa dia Huzaifah bin Al-Yaman? Huzaifah bin Al-Yaman antara sahabat Nabi yang sangat masyhur. Bapanya bernama Husay bin Jabil Al-Absi Al-Yamani. Beliau merupakan sahib asir atau penjaga rahsia Nabi SAW. Memandangkan beliau adalah manusia yang disebut sebagai penjaga rahsia Nabi SAW, menyebabkan banyak nama-nama para munafik berada di tangan beliau. Semuanya ini disebabkan kepercayaan yang diberikan oleh Nabi kepada beliau. Pernah suatu hari, Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Huzaifah, apakah nama beliau antara yang tersenarai sebagai munafik? Lalu dijawab oleh Huzaifah bahawa Umar bukan daripada kalangan mereka. Sebabkan beliau menyimpan rahsia-rahsia Nabi, menyebabkan beliau pernah menyebut, Wallahi inni la alimun nas bi kulli fitnatan hiya kainatan fima baini wa bainas sa'ah. Maksudnya, demi Allah, sesungguhnya aku adalah manusia yang paling banyak mengetahui dengan setiap fitnah yang akan berlaku antaraku dan hari kiamat. Beliau diberikan kelebihan oleh Allah bahawa mempunyai firasat yang sangat tinggi, sehingga kan beliau mampu menafsirkan wajah manusia tentang apa yang terkandung di dalam hati mereka. Antara kelebihan firasat Huzaifah adalah boleh dikatakan pemukiman Kufah adalah dibuka oleh Huzaifah. Ini kerana ramai dari pemukiman Kufah berasal daripada Madian yang ketika itu ditimpa penyakit yang tidak diketahui. Bagi memastikan pemindahan itu tidak membawa penyakit, terlebih dahulu Umar bin Al-Khattab menghantar Huzaifah bin Al-Yaman untuk menyelidiki keadaan di sana. Huzaifah pergi ke tempat tersebut bersama seorang kawannya, iaitu Salman bin Ziyad. Sesampai di Kufah yang ketika itu adalah padang pasir yang kosong, menghirup udara di situ terus difirasatkan oleh Huzaifah sebagai tempat yang tidak ada penyakit, menyebabkan disitulah bermulanya pemukiman orang Arab Madian tinggal di Kufah. Bapa beliau yang bernama Husay bin Jabil Al-Asbi Al-Yamani juga beragama Islam. Beliau syahid dalam peperangan Uhud. Ekoran tersirat bunuh oleh salah seorang sahabat Nabi kerana menyangka ianya adalah musyrik. Huzaifah merasa sedih dengan kejadian tersebut. Berita pembunuhan tersirat itu dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, menyebabkan Nabi Muhammad SAW membayar diat kepada Huzaifah. Bayaran diat itu diterima oleh Huzaifah tetapi tidak digunakan untuk kegunaan peribadinya, bahkan dibahagikan kepada kaum muslimin. Keadaan inilah menyebabkan baginda SAW bertambah sayang kepada Huzaifah. Ketaatan kepada Rasulullah terlalu tinggi hatta sanggup menggadaikan nyawa. Pernah berlaku dalam kejadian peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Nabi Muhammad SAW melantik beliau menjadi pencari rahsia kufar dengan menyelinap masuk bagi menyelidiki dan mengetahui rahsia yang wujud di kalangan tentera kufar. Kerja ini adalah berat tetapi diterimanya dengan hati terbuka. Semasa sedang menuju secara sembunyi-sembunyi ke tempat kumpulan kufar itu, dengan pertolongan Allah, angin kencang datang menyebabkan api pelita terpadam. Dengan terpadamnya api pelita yang mengakibatkan kegelapan, diambil kesempatan oleh Huzaifah untuk masuk ke dalam perkumpulan tentera kufar. Abu Sufyan sebagai panglima perang kufar bimbang perkumpulan mereka dimasuki musuh, menyebabkan beliau mengarahkan agar tentera itu memegang tangan kawan masing-masing, lalu bertanya nama. Mendengar arahan itu, Huzaifah dengan cepat memegang tangan orang kelilingnya, lalu bertanya tentang nama mereka. Dalam keadaan gelap itu, kedengaran suara Abu Sufyan menyebut bahawa puak Yahudi Quraizah telah mengkhianati mereka, menyebabkan mereka terpaksa berundur. Lebih-lebih lagi dengan kedatangan angin tiupan
yang terlalu kuat sehingga memporak-porandakan kekuatan pertahanan mereka. Huzaifah meninggal dunia di Madian. Sekarang ini dikenali sebagai Lubnan pada tahun 36 Hijriah dalam umur yang terlalu tua. Beliau meninggal dunia selepas mendapat berita pembunuhan terhadap Saidina Uthman bin Affan. Semasa hampir dengan saat meninggal dunia itu, dia meminta agar sahabat-sahabat menunjukkan kepadanya kain kafan yang digunakan untuk mengkafankannya. Apabila dibawa kepadanya, dilihat kain itu jenis yang elok, lalu diminta agar kain yang untuk dikafankannya itu bukan kain yang jenis mahal. Semasa saat dia mahu menghembuskan nafasnya yang terakhir, para sahabat terdengar ucapannya seperti berikut. Selamat datang wahai maut. Kekasih tiba di waktu rindu. Hati bahagia, tak ada keluh dan sesalku. Wallahu a'lam. Ini Huzaifah. Biodata Huzaifah bin Al-Yaman. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Jadi dalam hadis ini diceritakan bahawa akan ada di akhir zaman nanti golongan-golongan yang mengaku Islam tapi mereka menyeru manusia kepada api neraka, iaitu ajaran sesat, golongan ajaran sesat. Seterusnya, ciri ajaran sesat. Pertama, daripada aspek Al-Quran dan hadis. Mereka memahami dan mentafsir Al-Quran dengan logik akal semata-mata tanpa mengikut disiplin ilmu yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga meyakini bahawa terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi. Dan ciri yang ketiga, mereka hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Ini antara ciri-ciri orang yang mengamalkan ajaran sesat daripada aspek Al-Quran dan hadis. Yang kedua, daripada aspek akidah, kepercayaan, iaitu pertama, mereka mengaku menjadi Nabi atau Rasul. Ketua ajaran sesat ini mengaku bahawa ketuanya adalah seorang Nabi ataupun Rasul. Kemudian, mendakwa diri atau gurunya sebagai Imam Al-Mahdi. Yang ketiga, mendakwa gurunya dapat menebus dosa. Yang keempat, memuja makhluk untuk mendapat sesuatu kelebihan. Yang kelima, mempercayai semua agama itu benar dan menuju ke syurga. Seterusnya, mereka menolak ilmu ghaib seperti roh, malaikat dan jin. Antara fahaman yang sesat dari sudut kepercayaan atau akidah adalah fahaman-fahaman klasik dalam pemikiran Islam yang menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah seperti Syiah, golongan Syiah, Murji'ah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah dan Mu'tazilah. Ini antara fahaman-fahaman yang menolak, yang sesat dari segi akidah. Itu di zaman dahulu. Tapi pada zaman moden sekarang ini, terdapat juga ajaran-ajaran sesat ini daripada sudut kepercayaan yang menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tapi namanya sudah bertukar seperti nasionalisme, sekularisme, liberalisme, pluralisme, sosialisme, kapitalisme dan komunisme. Ini antara nama-nama ajaran sesat yang wujud pada zaman sekarang. Spektrum ilmu. Liberalisme, agama, aliran pemikiran yang menyeru kepada kebebasan dan keterbukaan dalam mentafsir agama. Ini golongan liberalisme. Yang kedua, pluralisme, iaitu aliran yang menganggap semua agama sama dan membawa kepada kebaikan. Seterusnya, segi ibadat. Aspek ibadat, mereka ciri-cirinya mereka menolak kewajipan ibadat fardu seperti solat. Kemudian mereka beribadat dengan hanya berzikir bagi menggantikan solat. Yang ketiga, menunaikan ibadat haji di tempat yang dianggap suci selain daripada Makkah Al-Mukarramah. Kemudian mereka menghalalkan perzinaan atas nama nikah. Antara fahaman yang sesat dari sudut pengabdian atau akhlak, ini akhlak.
Dalam fahaman yang sesat dari sudut pengamalan atau syariat ialah ibadat, ritual atau pengamalan yang diada-adakan menyalahi sumber syariat Islam iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Contohnya mengamalkan solat yang wajib kurang atau lebih daripada 5 waktu. Yang kedua, mengguna pakai kaedah pelaksanaan zakat dan puasa yang menyalahi kaedah pelaksanaan yang telah sedia maklum, dan menunaikan haji bukan di Mekah atau dilaksanakan pada bulan selain daripada bulan haji dan sebagainya. Ini antara pengamalan golongan ajaran sesat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wala taqumus sa'atu hatta yub'asad dajjalun kazzabun qaribun min salasin kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah." Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, dan tidak akan berlaku kiamat sehingga dibangkitkan dajjal-dajjal yang penipu, hampir 30 orang. Mereka mendakwa sebagai Rasulullah. Dajjal. Apa dia Dajjal? Dajjal ni jenis makhluk yang Allah ciptakan, yang tugasnya untuk menyesatkan manusia. Dan Allah bagi dia kuasa, dia boleh menghidupkan orang mati, boleh bumi yang kering kontang, dia boleh menghidupkan tumbuh-tumbuhan sebagai ujian kepada manusia. Tapi Dajjal ni tidak lama. Dia hidupnya tidak lama kerana dia telah dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Seterusnya, ciri-ciri ajaran sesat. Ciri-ciri ajaran sesat dari aspek akhlak ialah mereka mengejek, merendah-rendahkan dan mempersendakan sahabat Nabi SAW. Yang kedua, mereka bersikap ta'assub dengan ajaran guru sehingga menganggap hanya kumpulannya sahaja yang benar. Yang ketiga, mereka memperkecil amalan masyarakat berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Sebaliknya, berbangga dengan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam yang sebenar. Ini ciri ajaran sesat dari aspek akhlak. Di antara fahaman yang sesat dari sudut pengabadian atau akhlak antara hamba bersama Tuhannya, seperti pengagungan ketua, guru atau tokoh manusia, melebihi kedudukan kemanusiaan. Kebanyakan fahaman atau ajaran sesat dalam kategori ini berselindung di bawah nama tawassuh dan tarikat. Mereka menisbahkan nama kumpulan dengan nama-nama tarikat sufi yang muktabar, tetapi hakikatnya mereka tiada kaitan langsung dengan aliran tarikat tersebut. Dakwaan palsu tersebut boleh dikesan dari sudut wujud atau tidak perijazahan dan sanad sesebuah aliran tarikat yang menjadi sandaran mereka. Ini daripada aspek ajaran sesat, daripada aspek akhlak. Jadi sebagai kesimpulannya, rumusannya, ajaran sesat ini kita boleh kenali mereka melalui ciri-ciri, sama ada segi dari aspek Al-Quran dan hadis, dari aspek akidah, dari aspek ibadat dan dari aspek akhlak. Ada 4 aspek yang perlu kita tengok jika terdapat suatu ajaran yang mendakwa mereka adalah ajaran yang baru ataupun ajaran yang Islam yang sebenar, sedangkan mereka membawa ajaran sesat. Seterusnya, kesan melakukan ajaran sesat. Pertama, dari sudut agama, dia akan melemahkan iman dan merosakkan akidah seseorang. Yang kedua, dia akan menjatuhkan imej umat Islam di mata masyarakat yang lain. Yang kedua, dari sudut ekonomi, akan melahirkan individu yang fasik dan malas. Yang kedua, akan membelanjakan wang pada perkara yang tidak berfaedah. Sudut politik, dia akan menggugat kestabilan politik akibat tindakan keganasan. Yang kedua, mewujudkan suasana politik yang tidak harmoni akibat ta'assub kepada pemimpin kumpulan. Sudut kemasyarakatan, dia akan membentuk individu masyarakat yang bersikap agresif dan kasar. Seterusnya, dia akan memutuskan hubungan silaturrahim
dan persaudaraan sesama Islam. Ini kesan ajaran sesat kepada individu, kepada agama, kepada ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Seterusnya, bagaimanakah cara untuk kita menjauhkan diri daripada ajaran sesat? Okey, yang pertama, melalui ilmu. Dengan mempelajari akidah yang sebenar berdasarkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kemudian, bersahabat. Kita menghindarkan diri daripada bergaul dengan orang yang dicurigai ilmu dan amalannya. Kemudian dari sudut pengamalan, kita memastikan amalan yang dilakukan benar-benar mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya, kita kena kaji dengan mencari maklumat daripada sumber yang sahih supaya tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. Kemudian kita berdoa memohon petunjuk agar sentiasa berada di jalan yang benar, dan akhir sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keterlanjuran mengikuti dan beramal dengan ajaran sesat jika kita pernah terlibat. Antara doa yang boleh kita amalkan diambil daripada ajaran Al-Quran, surah Ali Imran ayat yang ke-8, bunyinya, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah Engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang Maha Pemberi kurnia. itu tadi antara doa yang boleh kita amalkan untuk meneguhkan hati kita, untuk menetapkan iman kita agar tidak mudah terpengaruh dengan ajaran sesat. Itu saja untuk EP pada hari ini. Mudah-mudahan pelajar semua dapat memahami apa yang telah diperkatakan, dan seterusnya pelajar-pelajar boleh buat latihan yang akan saya sediakan lepas ini. Itu saja pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu merupakan kelemahan diri saya. Dan kita akhiri PDPC kita pada kali ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.